Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah tingkatkan darajat syurga Firdausil A'la bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin untuknya dan juga untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi SAW dan para ulama seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 427, ya? Iaitu yang keempat. Keempat daripada apa? Daripada barang siapa yang ingin mengenali dirinya, baginya 4 cara. Ini kita dituntut untuk cari kekurangan diri, supaya kita dapat tahu dan dapat koreksi, dapat betulkan. Jadi cara kita nak kenal diri sendiri, kita kita ada kecacatan ni, kita ada kekurangan ni. Salah satunya, kita ulang balik, yang pertama muka surat 425 tu, perenggan dia kata pertama, duduk di hadapan seorang syekh yang dapat melihat aib dirinya. Wali-wali Allah, mereka kadang-kadang, ialah kita kata kita selalunya kita kata aku takut nak duduk depan wali tu, nanti dia cerita dia tampak aku gini. Tapi sepatutnya gitu. Kalau kita contoh sakit, kita pergi jumpa doktor ke kita lari pada doktor? Doktor nak scan, tak nak. Kita mesti jumpa doktor tengok, oh tengok mata awak macam ni, sakit ni, mai cek ni, oh sakit ni, mai scan apa semuanya, x-ray, nampak sakit. Memang kita naklah doktor cerita detail penyakit kita. Kita nak, tapi penyakit akhirat kita tak nak lari. Jangan kata orang saya punya tu lah. Oh takut nak depan wali ni, kan? Dia nak dedahkan aib, kita nak bagi tahu engkau ada penyakit tu, supaya kau tak tahu, balik-baikilah. Bukan nak malukan engkau, nak aibkan engkau. Dia nak cerita. Okey, itu satu. Kena ziarah wali-wali Allah, orang yang boleh nampak benda yang terhijab. Biar dia cerita apa, tapi kita lah kalau boleh, ialah dia takkan kata engkau gini-gini jahatnya, engkau pula gini-gini jahat. Tak cerita macam tu. Dia cakap umum gitu. Kita lah pada mak, alamak aku lah tu, kena kat aku. Tak apalah, orang tak perasan kita punya. Yang tu kita nak. Yang tu kena ziarah. Jangan pula orang tegur kesilapan kita. Apa dia ni asyik nak tengok kesalah kita je. Pula marah pula kat doktor tu. Apa doktor nak beritahu saya sakit jantung? Beritahu saya sihat-sihat sudahlah. Jangan beritahu saya kencing manis. Jangan beritahu saya sakit ni. Marah doktor pula. Pergi jumpa doktor, marah doktor. Ni orang yang tak cerdik. Nak kata bodoh, dia marah pula. Kurang sikit lah, tak cerdik. Okey, yang kedua, dia kata cari teman yang boleh nasihat kita. Kawan yang baik, kawan yang ikhlas, yang ada sama-sama minat agamanya, walaupun dia tak alim, tapi dia nak kepada jalan agama. Supaya kalau kita buat silap, dia boleh tegur, hey, kau ni janganlah buat macam tu, ini tak baik, ni dosa. Boleh jadi kawan. Tak, kadang-kadang kita yang tak nak kawan orang macam tu. Apa kau ni asyik tegur aku je, kan? Tak boleh. Kena cari kawan yang macam tu, yang boleh tegur kita punya salah. Bukan dia nak malukan kita, bukan nak hebah. Ini bukan kawan. Depan tak cakap, mana belakang dia main kutuk kita. Okey, yang ketiga, muka surat 427 tu dia kata mengetahui aib dari ucapan musuh. Musuh hantam, apalah kau jahat gini. Oh ya ke, aku ada benda tu. Jahat apanya aku ni, kan? Jadi walaupun tuduhan tu tak betul ke, sekurang-kurangnya kita alert, kita ambil tahu, oh mungkin aku dah jahat kot, mungkin aku dah tak betul ni, kan? Dia ada musuh. Yang keempat, perenggan yang terakhir muka surat 427 tu, bergaul dengan masyarakat. Setiap yang dilihatnya di tengah masyarakat, ia menuntut dan membandingkan pada diri. Dia nampak kecacatan orang tu, kesilapan orang ni. Bukan tujuan dia nak malukan, nak saja nak menyalahkan. Engkau ni tak betul ni, buat ni. Tak, ambil iktibar untuk kita. Tak aku pun ada macam dia buat tu. Tak jadi kat aku juga tu. Kan? Kita nampak orang, nampak, ulama nampak, tapi kadang-kadang dia tak sanggup nak cakap, tak sesuai masanya. Nak cakap kena pilih masa, keadaan yang sesuai. Sebab tu kadang-kadang ulama ni kita
perasan diri sendiri. Orang kata apa? Syok sendiri. Perasan macam mana? Kita pergi ziarah ulama, ulama senyum, dia puji kita. Oh baik, oh baguslah, alhamdulillah, hebatnya. Kita kata aku hebat dah. Dia nampak benda yang cacat kita, tapi mungkin waktu tu orang ramai nak tegur tak kena, tak sesuai. Jadi dia dah datang macam tu, ramai-ramai macam ni, tak apalah, sebut je lah, baiklah, alhamdulillah. Tak nak mengaibkan. Jangan kita perasan, oh ulama iktiraf aku baik, ulama ni perasan orang kata. Syok sendiri. Kan? Dan dia orang, bukan kita kata dia hipokrit lah, tak cerita yang sebenar. Dia nak jaga maruah kita juga. Kalau tegur depan tu, orang ramai duk dengar, malu, jatuh air muka. Benda ni wajib juga jaga air muka orang, tak mendedahkan aib orang. Tapi kalau dia datang seorang-seorang, mungkin dia dapat tegur, kau ni buat benda ni, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Kan? Jadi jangan kita begitu juga. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, orang cakap Nabi suka sangat kambing, suka sangat paha kambing tu, pegang sebatang tu kan, makan. Sampai bagaimana orang buat makanan tu untuk Nabi. Sebenarnya Aisyah kata bukan Nabi suka sangat yang tu. Kalau kita kata suka sangat yang ni, berarti yang lain tu tak apa minat. Tak minat lah, tak minat. Orang jamu pun tak nak makan, nak yang tu je. Nabi bukan macam tu. Itu antara jamuan istimewa orang menjamu tetamu. Bila Nabi datang jadi tamu, orang jamu yang paling istimewa, bagi kambing, paha kambing, paha kambing, paha kambing. Jadi sehingga orang luar nampak, oh Nabi suka sangat paha kambing ni, jangan bagi yang daging kambing yang lain, paha je. Sebab aku tengok sana banyak Nabi bagi, orang bagi paha kambing, paha kambing. Aisyah kata tak, Nabi ni tak pernah tolak pemberian orang selagi halal. Jadi orang dah jamu paha kambing dia makan. Kalau cuba bagi bahagian lain, tengok daging kambing yang lain, tengok Nabi makan juga. Tapi dah orang dah ternampak benda tu, jadi orang menilai dengan benda tu. Begitu juga kita ni, ternampak zahir baik, kita bergaul dengan ulama, ulama tak tegur apa pun, kita rasa syok lah, kita betul lah ni, kita ulama lah ni. Padahal banyak cacatnya kita. Cuba kita jumpa bersendirian, baru dapat tahu teguran-teguran, nasihat-nasihat dan sebagainya. Itu jangan nampak pada umumnya. Nampak umumnya. Saya pun kadang-kadang macam tu juga. Kadang-kadang, oh ustaz ni suka yang ni, suka yang ni. Dia duk jamu benda tu, kita makan, kita puja, terima kasih, sedap makanan. Dia hantar yang tu lagi, dia hantar yang tu lagi. Jadi dia nampak macam kita syok yang tu je lah. Kan? Dah dia yang bagi yang tu. Takkan kita, oh saya tak suka ni, tak mau ambil balik. Alamak, terasa lah hati dia. Kan? Kita puja, alhamdulillah, sedap. Kan? Bagus. Tapi kalau hantar yang lain pun kita bantai juga, makan juga. Kan? Sedap juga. Kan? Jadi kadang-kadang kita salah menilai. Bila kita tak jumpa betul-betul doktor pakar nak tegur kita, kita salah menilai. Kita jumpa doktor yang biasa-biasa aje, bukan spesialisnya ni. Dia kata tak ada apa-apa ni, tak ada sakit ni, okey, sihat-sihat. Jumpa spesialis baru nampak engkau ni wayar putui. Kan? Engkau ni aurat sini dah tak kena ni. Itu kan. Jadi kita, sebab itu seorang mukmin katanya, dia kata tadi, setiap yang dilihat di tengah masyarakat, ia menuntut dan membandingkan pada diri. Kita tengok, oh berlaku kat orang tu, mungkin kat kita berjadi juga ni. Mintalah dia selamat supaya kita juga selamat. Ya. Sebab seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Kadang kita nak kenal kita tengok cermin. Oh baru nampak muka kita ni. Kan? Jadi nak tengok sifat kita tengok orang mukmin tu. Oh orang mukmin tu nampak bagus-bagus, tapi rupanya ada yang tak betul dia. Tak aku pun ada. Mencerminkan kita. Ia melihat aib orang lain sebagai aib dirinya sendiri, seolah macam itu dia, itu diri dia. Ia mengetahui bahawa watak-watak itu saling berdekatan dalam mengikut hawa nafsu. Kalau seorang bersifat seperti itu, yang lain tidak akan tercabut dari akarnya, lebih besar dari itu atau sedikit saja darinya. Jadi hendaklah dia mencari dan menyucikan dirinya dari setiap yang dicela orang lain. Orang tu nampak kecelaan dia, dia orang kutuk dia, marah dia, gini. Kena
bandingkan dengan kita, nampakkan pada kita, aku pun tak hilang lagi benda tu, aku pun ada benda tu, kan? Cukuplah ia bagi anda sebagai pendidikan apa yang berlaku kat orang. Jadikan iktibar untuk kita. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tengok orang tu semayang tak betul. Dia kata, apalah dia orang ni, semayang benda tu pun tak erti. Cubalah jadi cermin kita. Engkau ni betul ke tak lagi ni? Cuba kau pergi kat ulama' tu, baru nampak engkau tak betul banyak lagi. Seperti mana dia mungkin kurang ilmu pada engkau, kau nampak cacat dia, engkau banding dengan ulama' lagi nampak yang detail-detail engkau punya tu pula. Tak kena tentu, tak kena ni, jangan kata kita sempurna. Itu jadi cermin kita. Kita nampak dia, rokok tak betul, sujudnya tak kena. Aku pun ada lagi benda yang cacatnya, yang kurangnya. Pergi jumpa dengan orang yang boleh menasihati kita. Jumpa spesialis pula. Kalau semua orang meninggalkan apa yang tidak mereka sukai dari orang lain, nescaya mereka tidak memerlukan pendidik. Kalau semua orang meninggalkan apa yang tidak mereka sukai dari orang lain. Kalau semua orang tinggal, pergi jumpa orang tu tegur dia, engkau salah ini. Tak nak jumpa aku tak nak pergi kat dia lah. Sana pun tak nak lah pergi, dia nanti tegur aku. Sana lagi nampak tak baik aku. Kalau macam tu, dia kata, orang tu tak, maksudnya dia tak nak pendidikan, dia tak nak ditegur, dia tak nak baiki, dia tak nak ilmu. Dia nak duduk sesat dia tu lah. Silap dia silap sampai mati. Kan? Tu dia. Jangan jadi macam tu. Kita ni, walaupun orang kata perfect lah, sembahyang bagus, itu bagus, ini bagus. Cari-cari. Banyak lagi kurang kita ni, banyak lagi. Cuba cari. Pergi cari kesilapan kita tang mana. Cacat kita, nak betul lagi sebelum selagi nafas duk ada ni. Boleh bernafas lagi. Sampai masa tak bernafas dah, habis dah. Tak boleh nak cari dah. Masa ada peluang ni, pergi cari. Antaranya kita datang majlis ilmu. Kita dapat, ini tak betul aku ni. Itu salah satunya. Kan? Daripada tu, mungkin lagi kena jumpa detail lagi orang yang boleh menasihati dengan secara detail. Ketahuilah apa yang kami sebutkan ini, jika membangunkan dengan pandangan yang haus dan pengajaran, nescaya terbuka mata hati anda. Kalau kita boleh mengiktibar apa yang disebut, yang pertama, kena jumpa orang soleh yang boleh mendedahkan aib kita. Yang kedua, cari kawan yang solehah yang boleh tegur-tegur kita. Jadi kadang-kadang orang tak kawan, dia segan nak tegur. Yang kawan rapat tu dia boleh tegur kita. Kan? Kalau betul kita ikhlas, Allah akan ketemukan kita dengan kawan yang baik yang boleh tegur A sampai Z. Tegur yang baik lah, yang baik-baik lah. Yang silapnya dia tegur. Tu kalau kita ikhlas, Allah ketemukan. Kalau kita memang hati kita tak nak, dia ni asyik tegur aku, tengok benda tu, semua nampak salah aku je. Tak nak. Tak nak, Allah tak akan ketemukan kau orang macam tu dah. Kau jumpa lah geng-geng yang duk melambung kau je, puji, jack, angkat. Salah pun sebut baik. Kan? Sehingga engkau tertipu dengan nafsu dan syaitan kau. Duk rasa, dah puji, orang puji aku, alim, hebat. Termakan puji tu, siapa tegur salah, kita anggap dia yang tegur tu salah. Kita marah dia, kita maki dia. Padahal itu mungkin ilmu Allah melalui dia nak bagi tahu kita. Kita tak nak. Akhirnya mati dalam jahil macam tu je. Na'udzubillah. Tak nak ditegur, tak nak ambil pengajaran, tak nak dididik. Jadi itulah, jangan salah tanggapan dan tafsiran. Tak naklah jumpa ulama kang, dia tegur aku macam-macam kang, dia nampak aku tanduk syaitan ke apa ke kan. Dia nampak aku dia tanduk ke, nampak aku jadi harimau ke. Biar dia nampak, supaya kita dapat betulkan. Itu Imam Ghazali suruh pergi jumpa dengan wali-wali yang tersingkap hijab mereka. Dan mereka memang seboleh-boleh nak selamatkan kita, sebab tu mereka tegur langsung. Niat dia nak bagi kita ni tak bagi kena neraka. Jangan bagi neraka orang ni. Aku nak tegur dia, kau salah ni, boleh bawa neraka ni, jangan buat. Itu niat dia orang. Kita salah pandang, kita jahil. Kata apa nak kutuk orang je benda ni, orang ni. Kan? Jangan macam tu.
ada cerita yang nak cerita tapi terlupa pula dengan kisahnya, kan. Dia kadang-kadang dia main zam sebab tu cakap kena laju cakap. Kan. Dah tu lah. Mudah lagi. Terima kasih tegur. Jadi kadang-kadang dia main tu nak cakap, nanti kejap nak cakap lagi, pum, hilang. Allahu Akbar, masya-Allah. Ada seorang wali Allah. Dia satu ketika orang salah faham tentang dia ni. Dia suka satu ketika dia round di kedai-kedai orang. Kedai ni di Indonesia ni, di Malang. Seorang wali Allah Indonesia. Dekat dengan gunung yang meletus kan. Jadi dia round, dia minta duit, minta berapa ringgit lah, kalau nilai ringgitnya mungkin 100 ke 10 ke dan sebagainya, minta. Orang bagi. Bila bagi, dia masuk poket dia. Orang fitnah. Orang kata, apa ulama ni? Konon wali minta sedekah dengan orang. Minta kedai ni, minta kedai sana, minta kedai sana. Lepas tu, kalau orang tak bagi pula, akhirnya kedai dia terbakar. Orang tu tak nak bagi. Halau dia. Apa pergi sana? Hancur kedai dia. Perniagaan dia hancur. Jadi orang fitnah dia. Orang kata minta duit dengan orang je. Paksa orang. Lepas tu tak bagi, dia doa bagi terbakar. Ni orang fitnah. Setelah tu barulah ada ulama-ulama lain cerita yang sebenar. Dia minta tu kerana orang tu tak bayar zakat. Dia minta supaya bayar. Dia ambil duit tu, dia bagi pada orang miskin sana. Bukan guna dia. Dan orang tu tak nak bayar juga, seolah warning dia, kau tak bayar nanti bala Allah datang. Betul, datang terbakar. Lepas tu cerita baru ni yang Semeru tu, Gunung Semeru. Ada kisah seorang ustaz kiai di sana, dia cerita sebelum meletus meletup ni, 3 hari sebelum ada cerita, iaitu di bawah kaki Gunung Meru tu ada seorang habib yang dia memang hidupnya miskin, maksudnya taklah mewah, dan dia hanya tumpang di rumah wakaf, diwakaf oleh anak murid dia. Anak murid dia, orang tua meninggal, dan dia niat wakafkan supaya selagi guru dia duduk sini, boleh ngajar Quran, ngajar ilmu, duduk sini, wakaf. Setelah sekian bapak dia, si wakaf tadi meninggal, si anak datang tuntut. Halau Habib, keluar, kami nak jual rumah ni, nak bahagi waris. Dia kata, minta maaf, ni dah diwakafkan, bukan hak kamu lagi, dah wakaf. Tak ada wakaf, tak ada surat wakaf apa pun, tak ada wakaf. Tuntut, halau juga, keluar segera. Dia ada amai anak, menangis dia. Nak pergi mana, rumah tak ada. Sehingga bila dihalau dengan keras, dikatakan 40 ahli keluarga tu kumpul halau dia. Daripada keturunan-keturunan pewakaf tadi. Halau nak ambil rumah tu, nak buat harta warisan. Jadi dia tu pun macam dah tak mampu nak bertahan, dia keluar. Adalah murid yang offer lah tumpang rumah, duduk rumah dia. Jadi dia menangis sedih, dah tak ada ni anak-anak kecil ni nak pergi mana, bayangkan nak kena pindah waktu tu. Setelah 3 hari tu berlaku meletusnya, dan dikatakan 40 orang yang halau tadi semua tenggelam kubur semua. Habis. Jadi kita tak tahu, itu mungkin wali Allah besar. Allah murka ni, halau. Yang Allah dah sebut, siapa yang lawan dengan wali aku perang dengan dia. Ni mungkintah peperangan Allah. Kita tak katalah itu jadi sebab gunung meletus. Tapi ada cerita macam tu. Cerita tu benar, disampaikan daripada mulut-mulut orang yang saleh. Wallah alam, mungkin itu Allah nak tunjukkan kemurkaannya. Mungkin cara kebetulan ke, wallah alam. Tapi itulah disebutkan bahawa orang yang soleh ni, mereka nampak benda-benda yang kita terhijab. Sebab tu sering kita kena cari kesilapan kita daripada mata pandangan dia orang. Tadi sebutkan tadi, saya terbuka mata hati kalau kita ambil iktibar apa yang disebut 4 perkara tu, kita jadikan panduan, maka mata hati kita dah terbuka, dia kata. Dah terbuka. Maksudnya terbuka, kita dah minat pada alam akhirat. Kita dah mula tinggallah ketamakan dunia kita.
Tersingkap bagi anda penyakit hati. Kau dah nampak penyakit hati. Itu yang Nabi suruh cari. Itu yang Allah suruh cari. Penyakit kita cari. Yang mana silap, betulkan, baiki. Kan? Ni macam kadang macam kita lah. Kencing manis gula tak nak cek. Bila tak nak cek tu sihat lah tu. Perasan kata sihat. Kan? Pasal tak nak cek. Ni yang salah macam ni ya. Dalam hal kesihatan ni salah dah saya ni. Tak pernah cek pun. Kan? Orang tanya sihat? Sihat, alhamdulillah. Kan? Pasal tak pernah cek. Beginilah kita kehidupan akhirat, tak pernah pergi cek dengan ulama. Bagi kita kata kita baik dah, kita bersihat dah, kita bagus dah. Kan? Terkadang ada orang yang dia terlalu hormat kita, dia nampak tapi tak segan nak tegur. Mungkin dia tak mampu nak tegur, tak ada kemampuan nak tegur. Kita kena cari orang yang tak ada lah segan-segan tu. Kan? Dengan dia maksud kita tak hinalah dia, tapi kita jumpa dengan ulama yang tak kenal pun kita taklah nak hormat-hormat kita. Sebab tu para salihin kata kalau kita nak jumpa alim ulama nak suruh dia tegur kita, jangan pakai kehebatan kita. Katalah saya pakai serban, ada syal segalanya, pergi pakai baju biasa. Supaya dia nak tegur tu senang. Kalau kita pergi dengan serban semua, dia jadi macam segan lah. Sebab nanti jatuh aib ni, Tok Syekh mana main ni. Kan? Jadi biar kita tunjuk merendah diri, supaya dia senang nak buka kita punya penyakit, dan kita dapat tahu dan betulkan. Ni kadang-kadang ada orang pergi jumpa orang salihin, dia cerita tentang hebat dia. Oh, saya adalah sekian-sekian, saya buat benda ni, saya buat benda ni, saya hebat benda ni, saya hebat benda ni. Cerita. Jadi ulama ni pun nak jaga maruah dia juga, nak tegur. Satgi dia tahu orang ni tak boleh terima teguran, sebab salah. Tutup. Jangan cerita kita punya hebat kita tu. Kan? Biar nampak saya ni menentuk nak datang belajar, nak ambil ilmu daripada tuan guru. Masya-Allah. Kan? Tu saya ada satu masa saya di Kuching, ziarah seorang saleh. Kalau ada orang Kuching sini mungkin kenal kot. Nama Ustaz Mat Terang. M-A-T, terang lah. Terang cahaya terang. Tapi nama dia T-R-A-N-G. Mat Terang. Dia ni Masya Allah, kalau tengok latar belakang dia memang hebatnya. Dia murid kesayangan Abah Anum di Bandung pada zaman 70-an kot. Memang Abah Anum terkenal wali Allah besar. Kan? Jadi dia ni antara anak murid kesayangan. Tapi duduk di situ, kita pergi sembang dengan dia macam dia orang tua kampung, tak ada apa-apa. Tawaduknya luar biasa. Yang saya geramnya, tak marah lagi, tapi dia orang ambil berdata. Saya pergi cerita kat Ustaz Mat Terang. Oh, ni imam ni pernah pengalaman sekian, ni sekian. Allah, buat apa kau cerita benda tu? Jadi dia berlapik-lapik pula nak cakap kita. Tak nak lah. Kita nak biar dia terus terang apa yang tak kena kita ni. Dia nampak. Dia tak cerita ilmu tinggi-tinggi dia. Lepas tu orang yang bawa saya tu, saya adalah cara saya, kemampuan saya sekadar tu saya korek. Bah, kalau ni tuan guru kalau macam ni, macam ni. Sampai baru dia buka cerita pengalaman dia dengan wali-wali. Sampai orang yang bawa tu kata, ish, tak pernah Ustaz Mat Terang ni duk cerita benda-benda macam ni. Jadi sebab tu kata, jangan cerita latar belakang kita hebat-hebat depan dia. Dia ada benda dia selindung nanti. Baik kita pergi ni sekadar saya ni murid, untuk nak ambil barakah, nak cari ilmu, nak minta teguran, nasihat. Para sahabat begitu. Mereka menghadap Nabi, minta, ya Rasulullah, ausini, tolong bagi nasihat kat aku. Kan? Dan begitu Imam Haddad tegur murid-murid dia. Murid dia nak pergi ziarah seorang guru besar, Imam Umar bin Abdul Rahman Attas, yang buat Ratib Attas, min awliyaillah salihin, kutub pada zaman tersebut. Imam Haddad antara murid pada Imam Umar bin Abdul Rahman Attas. Jadi anak murid Imam Haddad ni nak pergi ziarah lah Tok Guru, masih ada. Dia kata pergi. Imam Umar bin Abdul Rahman Attas tanya soalan, apa hukum ni. Jadi soalan tu simple. Kira budak sekolah rendah pun boleh jawab lah kira soalan tu. Apa hukum semayang, apa hukum gini. Simple. Dia orang jawab, hukumnya demikian, begini, demikian.
Habis selesai balik. Imam Haddad tanya, balik jumpa Imam Haddad. Imam Haddad tanya, kamu pergi jumpa ziarah apa dia bagi ilmu? Dia tak cakap apa, cuma dia tanya kami soalan. Soalan apa? Soalan sekian-sekian mudah. Kami pun jawab, ini kesalahan kau. Menunjukkan. Jangan jawab. Ulama besar, dia tanya soalan simple, bukan dia nak tahu jawapan. Dia dah ada jawapan, cuma ada benda yang tersirat, benda yang halus-halus, kan? Yang dia nak korek lagi, nak bongkar lagi. Jadi bila kau jawab, jadi terhalang jawapan dia. Dengar jawapan kau pula. Kan? Satu ketika Nabi SAW tanya, apa hukum zina? Semua orang tahu hukum zina. Sahabat semua tahu zina haram. Tapi para sahabat kata Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul dia tahu. Nabi kata, berzina dosa besar. Tapi berzina dengan jiran 10 kali ganda dosa besar. Tu tersirat tu benda yang Nabi nak cerita lagi. Kalau jawab haram, mungkin terhalang jawapan yang tersirat nak bongkarkan lagi. Itu ada adab. Dan juga saya pernah datang satu orang dengan seorang soleh. Bila dia cakap, orang tu potong cakap dia. Ni saya nak beritahu semualah, kongsi ilmu. Kalau kita jumpa orang soleh, khususnya orang memang kita nampak kewalian dia, jangan kita potong cakap dia. Dia cakap, kita, kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Dia akan terputus ilham Allah. Biar dia cakap. Sampai dia dah senyap, baru nak tanya pun. Tu dia sendiri tegur. Masa rombongan kami pergi, dia sendiri tegur. Dia kata, ada orang time wali Allah cakap, dia pergi tanya soalan. Menyebabkan ilham Allah, ilmu tersirat nak terbongkar keluar dah, tak jadi keluar. Jadi kalau boleh, jangan potong. Biar cakap sampai habis. Selesai baru tanya soalan dan sebagainya. Ni, kalau kita pergi ziarah begitu juga. Saya tak, jangan pula ziarah ustaz ni, tunggu dia ustaz cakap. Kita tak wali, kita wali nikah je. Saya wali nikah lah, anak darah dah. Okey, disebutkan menguati dengan cahaya ilmu dan keyakinan. Jika anda tidak mampu melakukan itu, janganlah kehilangan kepercayaan dan keimanan untuk menemui dan mengikut orang yang pantas diikut. Kalau kita tak jumpa orang tu, tak mampu nak ikut apa yang dia kata, dia suruh buat gini, tak mampu nak ikut. Jangan sampai hilang nasihat dia. Tak boleh nak buat. Tapi jangan kata, apa dia kata mengarut lah, mana boleh buat benda tu. Yang tak boleh buat kita. Jangan kata ilmu tu tak sesuai dan tak boleh buat. Kan? Kadang-kadang kita pergi jumpa ulama tu bagi ilmu ni, kena puasa 40 hari. Contohlah, kena bangun tahajud 40 malam, buat ni zikir puluh ribu kali, salawat Nabi 10,000. Kita pun termenung, alamak aku nak buat 100 pun berat. Dia bagi 10,000, bagi 1,000. Mengarut lah, tak mau pergi dengar cakap dia. Ini jangan tu. Kita biar dia nak bagi alhamdulillah. Mungkin hari ni kita nampak tak boleh buat. Ilmu tu tah sampai waktu sesuai Allah terbuka, kita boleh buat. Contoh, kan sekarang ni Masya Allah, saya nampak orang ni istiqamah dengan kuliah. Agak-agak zaman umur kita 20 tahun dulu, sanggup tak nak main macam ni? Rasa tak ada masalah ustaz, mengarut lah, mana dan nak mengaji ni. Kan? Hari ni Allah buka. Jangan awal-awal dulu tolak dah. Tak boleh lah mengaji. Tak payahlah. Macam tu maksudnya. Dia bagi yang besar-besar tinggi, kena buat 1,000, kena buat sekian, puasa sekian, banyak. Alamak. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, simpan dulu ilmu tu. Simpan. Pegang dulu. Tah depan ni kita ada kelapangan. Kita ada kekuatan iman. Kita ada keberkatan waktu. Boleh buat. Ataupun sekurangnya kita sampaikan pada orang ilmu tu jalan melalui kita. Sampai ke dia. Kita tak boleh, tapi pergi ke anak dia boleh buat. Pergi ke cucu dia boleh buat. Itu. Jadi kadang-kadang ada orang kata, ustaz tak payahlah bagi ijazah. Ada satu tempat, saya kira saya nak ijazahkan ilmu ni, zikir ni. Ustaz banyak dah, kami penat dah, banyak dah, tak larat nak cantik dah, tak payahlah bagi. Penat dah. Banyak ustaz tu main ijazah, ustaz ni main ijazah, bagi zikir ni, penat dah. Ya ke? Tak apalah, senyap malah kita. Kan? Jadi rugi. Kalau dia cantik, dia simpan,
Dia tak dapat catatan tu, pergi ke anak cucu dah jadi ulama ke apa ke, ambil, oh ni nenek ku ngaji dulu ni, oh daripada syekh ni dapat ilmu ke dia. Kadang-kadang saya sendiri pun masa mengaji sekolah tu ada buku cerita dengan buku kita catik-catik, tah ke mana selak mai buku, susun mai, ada masa pergi tarim tu dia catatan, oh zikir ni, padahal kita yang tulis sendiri kan, tak buat pun, tak ingat, tapi sekarang baru nampak. Jadi biar ilmu tu kita dapat. Dan dia kata kalau kau tak mampu buat, jangan tak pergi langsung, jangan tak nak dengar langsung, jangan tak terima langsung. Terima apa yang nak bagi, tak buat hari ni, mungkin akan datang. Kau tak boleh buat, tah generasi lain. Jika anda tidak mampu melakukan itu, jangan kehilangan kepercayaan, keimanan. Jangan tak percaya, jangan untuk menemui dan mengikut orang yang pantas diikuti. Sebab keimanan itu memiliki tahap. Mungkin kita tahap tangga anak sekolah rendah baru bagi 1000 mana boleh buat kan? Mana tahu sampai ke tahap kita dapat tingkatan sampai tinggi, baru kita boleh buat. Sebagaimana ilmu juga memiliki tahap-tahap. Hari ni kita tak faham. Pernah guru saya Syekh Abdul Rahman Al-Jarumi, Syekh Abdul Rahman Syekh Tajuddin bin Abdul Rahman Jarumi, masa saya belajar sekolah di sekolah menengah lah, sekolah agama Arab. Orang Kedah tahu kot sekolah Meleleh. Nama Meleleh je lah dah. Kampung tu Meleleh, M-E-L-E-L-E. Tak tahu lah bunyi siam ke apa, tak tahu lah. Jalan Kok Diang pula tu kan. Meleleh Kok Diang tu dia bunyi siam kan. Tapi sekolah agama Meleleh ni, insya-Allah tuan guru Syekh Tajuddin Abdul Rahman, dia pernah mengajar tauhid. Saya bengang, maksud bengang bukan marah, bengong baru betul kan. Tak faham. Lama tak faham, tenganga kan. Tapi dia kata apa? Tak apa, kau dengar je hari ni. Yang nak bagi faham Allah, bukan aku. Aku bagi ilmu, kau tak faham hari ni, mungkin Allah buka faham engkau nanti akan datang. Dia cerita apa? Waktu tu tak faham. Dia kata satu dengan Esa ni lain. Kita duk kata Allah satu, Allah Maha Esa. Dia kata ada sikit beza antara satu dengan Esa. Tercengang kita. Mata tu sekolah menengah kan. Dia kata satu ni, dia pegang pen macam mana ni. Ni satu. Sekarang ni satu. Kalau saya pump dah jadi berapa? 2. Pump lagi jadi 4. Jadi berapa? Esa tak? Esa takkan boleh pecah jadi 2, jadi 3. Satu. Masa tu pengang lah. Macam mana? Tak faham. Tak faham. Kan? Jadi Allah buka kemudiannya pemahaman tersebut. Jadi sebab tu orang datang macam ilmu macam Haji Sarwar sebut tadi, orang dengar di luar dengan ni, keberkatan dia lain, fadilatnya lain. Datang sini tercengang, tak faham pun, ngantuk je ustaz cerita macam mana ni, ngantuk je tak faham kan. Dapat faedah, faedah lain daripada ilmu lagi banyak. Kita datang macam ilmu bukan semata-mata nak faham, bukan semata-mata nak dapat ilmu amal. Itu satu tujuan. Ada lagi tujuan yang lain, tujuan keampunan Allah kita dapat, rahmat Allah dapat, janji syurga Allah dapat, jauh neraka dapat kan. Dapat pula kita dapat pengiktirafan cinta ilmu, cinta Allah Rasul, banyak faedah lain kan. Bukan semata ni tak faham, malah aku nak begitu ustaz, tak faham pun. Majlis ilmu, majlis yang baik, Allah cinta, Allah sayang. Dalam hadis Nabi Qudsi, wajibat mahabbati, wajib dapat cinta aku orang yang duduk dalam majlis kerana aku. Duduk dalam majlis kerana aku. Kalau dengar ilmu di luar, dia tak duduk dalam majlis, tapi dia dengar ilmu. Dia dapat faedah ilmunya, tapi tak dapatlah faedah duduk majlis. Dapat rahmat Allah turun, keampunan Allah dalam majlis ilmu. Tak sama. Jadi kita kadang-kadang tak faham. Jadi satu ketika bekas mufti Mesir pada zaman tu, dia mufti, dia datang sini, Dr. Ali Jumaah, sekarang masih hidup. Dia datang, ada seorang budak, dia ada seorang lah bagi anak kecil suruh baca doa. Dia kata aku ijazahkan ilmu aku pada dia. Budak ni, budak baby ni. Kita pun tanya, ada faedah ke Syekh bagi ilmu baby, mana tahu apa ilmu agama. Dia kata aku dulu macam tu.
Ayahku bawa pergi jumpa ulama mana, ulama kata aku ijazahkan ilmu pada budak ni. Aku tengah budak, tengah nakal lagi. Tapi dah dikira sambung sanadnya. Kalau dia besar nanti, dia ada sanad kepada syekh tu. Sanad tu dah ada. Cuma ilmu tu masih dibungkus. Contohnya dibungkus, tak terbuka lagi. Sampai masa terbuka, pum, lekat. Masya Allah. Jadi itu untung hadir dengan para ulama walaupun kita tak faham. Duduk dia cakap Arab tak faham apa, tapi tak apa, duduk dalam majlis. Dapat mahabbati tadi ni. Berkatnya apa segala banyak benda yang kita dapat. Tu dia kata ilmu, tahap ilmu akan berubah, akan berbuah setelah ada iman. Waktu kita dapat ilmu tu, kita mungkin iman tak mantap. Macam ada buah tak masak lagi lah. Jangan tak ambil lah. Simpan sampai masak, dia masak boleh makan. Peram masak. Okey lah. Hari tu tak boleh makan lagi. Jangan kata apa bagi buah tak boleh makan. Kan? Itulah dia kata. Ilmu tu akan berbuah-buah-buah. Macam pokok. Setelah ada iman, pokok tak ada tanah, ada benih je. Kita beli benih dalam uncang tu kan, benih cili apa. Tak tumbuh cili. Dalam plastik. Kan? Kena ada tanah, tanam baru naik buah. Sekarang kau tak ada tanah. Ambil dulu benih tu, simpan. Cari tanah tak mana, tanam, keluar buah. Kan? Macam tu dia kata ilmu. Ambil dulu. Tak faham, ambil, simpan dalam plastik. Simpan. Sampai masa ada tanah apa semua, baru faham. Baru dapat amal. Macam tu. Ilmu ada di balik keimanan. Allah SWT sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Darjat maksud darjat tingkatan yang paling tinggi. Darjat yang paling kemuncak adalah darjat mahmudah. Wasilah. Kita doa Nabi tu. Maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu dalam doa azan kan. Nabi kata siapa doa yang tu, aku pasti bagi syafaat kat dia. Sebab apa? Kita seolah Nabi macam-macam berterima kasih pada kita kerana tolong doa minta pada Allah, bagi kepada Nabi ni wasilah. Tempat paling hebat, tak ada lagi yang paling tinggi dah. Kita tolong minta pada Allah supaya bagi kat Nabi, bagi kat Nabi kami, bagi kat Muhammad, bagi kat Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Takkan Nabi tak tolong kita? Nabi orang yang balas kebaikan, orang yang buat baik pada dia. Pasti Nabi bagi syafaat. Engkau, terima kasihlah engkau tolong doa aku. Walaupun doa kita tak makbul ke tidak, tapi tetap Nabi janji engkau doa yang tu aku bagi. Barang siapa yang percaya bahawa mengingkari syahwat adalah jalan menuju Allah, ingkar lawan nafsu, dan tidak melihat sebab dan rahsianya. Tidak melihat sebab. Jangan kata, oh saya, contoh kita apa ni, boleh semayang ni sebab saya belajar dengan ustaz tu, sebab saya belajar, sebab saya rajin, sebab saya ni. Jangan tengok sebab tu. Sebab alhamdulillah Allah yang dorong saya, Allah yang bagi saya dapat belajar, saya dapat ilmu, dapat solat, Allah yang bagi saya boleh tahajud. Kan? Bukan kerana benda tu, tapi itu jadi asbab dorong jalan Allah je. Allah nak bagi kat kita. Ada je orang yang tak ada tanpa ilmu, tapi boleh dia ada sesuatu yang luar biasa kat dia. Ada wali-wali Allah yang tak nampak asas ilmu agama dia. Ada, kan? Ini masuk dalam tajuk ia termasuk orang yang beriman, dan tidak melihat sebab dan rahsianya, termasuk orang yang beriman. Jadi beriman dengan Allah sampai ke tahap tu. Apabila dia mengetahui pendorong-pendorong syahwat yang kami sebutkan, dia tahu ni jalan syahwat ni. Contoh Nabi kata dah dikira saraf. Apa saraf? Saraf boros, melampau batas. Kan ayat sebut Allah Taala, wa kulu washrabu wa la tusifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan melampau. Tusrifu, saraf, perkataan saraf. Kita saraf, urat saraf lah kan. Dia sin rafa, sebab tu nama orang kadang dia nak taruh nama Ashraf. Ashraf baguslah, yang sangat mulia. Tapi dia tak ada ish. Jadi asraf. Asraf ni mana yang sangat melampau. Dia saraf, melampau. Syaraf, mulia.
titik shin tu. Ada shin, makna mulia. Tak ada titik 3 tu, tak jadi shin, jadi sin, melampau. Wala tusrifu. Jangan melampau. Kata Nabi SAW, dah dikira israf, melampau, boros, mubazir, kalau dia nak, dia dapat makan apa je yang dia nak. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sebut macam tu. Dia teringin yang tu, makan. Teringin makan. Teringin makan. Teringin ambil. Teringin ambil. Teringin ikut teringin. Teringin tu nafsu. Nafsu tu. Kan tak nampak, yalah halal Ustaz. Yalah benda halal. Nafsu mula-mula ajak kita buat benda halal, tapi lagi. Rasa tak puas dengan halal, kau tak puas dengan halal, try yang ni. Yang haram pula. Sampai macam tu tahap dia tu. Jadi Nabi kata, dah dikira dia saraf, dah kira melampau, walaupun tak dikira buat benda haram. Haram masuk makan benda haram. Walaupun dia ambil benda halal, tapi dia teringin semua, apa yang teringin semua nak. Apa yang teringin semua nak. Kita boleh-boleh lawan sikit nafsu kita. Teringin nak ambil ni, tak payahlah, dah lah, cukup dah. Teringin, dah cukup dah. Lawan sikit. Ini sebenarnya saya tegur diri saya. Bukan tegur orang lain. Tegur saya sendiri. Kita, perut penuh dah. Kena nasi kambing semua kan, sedap dah. Dia bawa mai pula, buah apa sedap ni, apa segala sedap ni. Siapa sikit je. Sikit pun 2 kali cekak. Ini pula sedap lagi, ni pula. Semua teringin nak ambil semua. Ini dah kira engkau dah kena tarik hidung saraf engkau dengan nafsu syahwat. Lagi tak cukup. Lagi perbang ke benda yang haram pula. Itu dia kata kena ingkar syahwat ni. Kalau tak ingkar, barang siapa yang percaya bahawa ingkar syahwat itu jalan menuju Allah, tekan syahwat dan tidak melihat sebab, dan rasanya termasuk golongan orang beriman. Apabila dia mengetahui pendorong-pendorong syahwat yang kami sebutkan tadi, dia termasuk orang-orang yang diberi ilmu. Kepada masing-masing Allah memberikan kebaikan. Ada yang kenal Allah melalui ilmu. Ada yang kenal Allah melalui campak iman. Dia tak ada ilmu, tapi keyakinannya tinggi. Kan? Mungkin ada pengalamannya. Mungkin ada dengan berkat doa wali. Nabi pernah doa orang yang minta izin nak berzina tu. Dia kata, ya Rasulullah, tolong halalkan untuk aku zina. Aku tak boleh tahan. Halalkan zina. Nabi panggil dia datang. Nabi kata, mau tak kalau orang berzina dengan mak engkau? Tak boleh, mana boleh, aku lawan dia. Macam tu juga kalau kau zina dengan orang, entah mak orang. Mau tak kalau kau orang berzina dengan anak engkau? Tak boleh. Begitu juga mungkin anak orang. Mau tak berzina dengan adik? Tak boleh. Akhirnya baru dia sedar dia silap. Nabi pegang dadanya. Riwayat tersebut kadang orang tak cerita ni. Nabi pegang dadanya, doakan. Sejak tu dia kata, aku dah jadi benci pada apa yang ku minat sebelum tu. Satu ketika yang lain, Nabi tengah tawaf, ada orang pegang pisau nak bunuh Nabi, sembunyi dalam jubah ni. Datang, Nabi jalan macam tu, belakang dia belakang Nabi, dia panggil dekat-dekat nak cantas lah. Nabi berhenti, pusing pada dia, senyum. Dia pun dah tak sampai pedang lagi, jadi dia stop, dia sembunyi lagi. Sampai dekat, Nabi terus datang pada dia, pegang dada dia. Tak tangan ke dada dia, ke jantung ni. Terus pedang dia, pelang jatuh. Pedang jatuh, terus cinta pada Nabi, beriman. Tanpa ilmu, terus Allah campak iman, cinta. Begitu banyak kes-kes Nabi SAW yang cinta kepada Nabi, iman pada Nabi, kadang-kadang bukan melalui proses ilmu. Tu Allah campak. Jadi kedua-duanya baik, kata imam pengarang kita ni, dua-duanya baik. Mungkin kebaikan yang Allah nak bagi kita melalui ilmu. Mungkin kebaikan Allah nak bagi pada satu orang, dia tak ada proses belajar, tapi dengan kesedaran terus Allah bagi pada dia. Kan? Apapun kena dipantau oleh para alim ulama. Kan? Allah SWT bersebut, wa nahan nafsa an, perkara yang menurut keimanan adalah terhadap masalah ini dalam Al-Quran, sunnah, ucapan para ulama lebih banyak daripada apa yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Sikitnya semuka kita baca. Berhentilah kat situ. Ala kulli hal, masih lagi terhadap menekan nafsu
kita supaya kita berjaya dalam menjalani menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin.